Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT sekalian, para jemaah mati Allah, jihad yang pertama dengan harta benda. Kita muhasabah pada tengah hari ini, berapa banyak daripada harta kita keluarkan infak fi sabilillah. Kalau gaji kita 1,000, kalau 10% daripada 1,000 pendapatan kita 1,000, maknanya 10% daripada 1,000 apa? RM100. Ada RM100 bagi sebulan untuk infak fi sabilillah. Itu 10%. Katalah RM500 lah. Kerja apa tu? Maknanya RM50 sebulan. Maknanya kalau dalam sebulan kita infak RM10, maknanya kalau 10% gaji kita 100 je sebulan. Para sahabat 50%. Sayyidina Abu Bakar 100% hartanya diinfakkan fi sabilillah. Maka para sahabat, para salafus salih semua mengikut jejak Nabi SAW, berjihad, ya, mengeluarkan harta mereka. Pada minggu lepas tuan-tuan kita buat satu program bersama dengan TV Al-Hijrah. Tuan-tuan tahu berapa bajet ni? Tak kurang 300,000. Nak adakan pengguna macam tu. Tapi manfaat besar. Kalau setakat ni kita ceramah ni tuan-tuan, mungkin setakat ni lah berapa ribu ni, alhamdulillah lah. Sekarang ni kita siaran langsung ni. Siaran langsung sekarang ni. Kita cuba sebarkan supaya dakwah tu dapat tersebar. Tapi kalau ada pengaruh dengan pengaruh televisyen tuan-tuan, besar. Walaupun amount besar, tapi faedahnya besar, maka dalam Islam dia tidak dikira membazir. Membazir ni dalam Islam bukan amount, tetapi maqasid dia, tujuan dia. Kalau tujuan dia, kalau amount dia sikit tapi tujuan dia lara, membazir juga. Tapi kalau amountnya besar tapi maqasidnya besar, contoh buat masjid ni lah. Dulu masa kita buat mula-mula masjid ni, orang kata membazir, buat apa masjid besar-besarnya ni buat. Hari ni tuan-tuan, hari ni bilik kuliah tak cukup masjid ni. Semalam pun saya baru lepas berbincang lagi, nak buat lagi bangunan lagi untuk kita tambah lagi kelas-kelas di masjid ini. Percaya atau tidak? Wacaya lu. Tuan-tuan, membazir atau tidak? Tak membazir lah. Untuk Islam, kita fikir ke depan. Kita bukan Islam makin lama nak mengecut. Kita nak berkembang. Jadi kalau ada prasarana yang besar dan sebagainya untuk masjid, membazir tak? Tidak membazir, dengan syarat kita niatkan kerana apa? Kalau kita niatkan untuk pelancongan, baiklah. Kalau tuan-tuan pergi ke Morocco, saya pernah pergi sekali, pergi ke Casablanca, kita pergi ke Masjid Sultan Hassan. Memang masjid yang cantik. Dikatakan masjid ketiga terbesar selepas Masjid Nabawi. Tapi waktu semayang aja boleh masuk. Masjid memang cantik. Tuan-tuan nak masuk dalam kena bayar sebab terlalu cantik. Jadi dah maqasidnya sebab nakkan cantik, jadi macam tu tak makmur. Nak lama sikit masuk, tuan-tuan pergi hari Jumaat. Itulah harap lama sikit dapat duduk dalam masjid tu. Masjid ada kolam cantik tepi laut, Casablanca, di Morocco. Tuan ya. Tapi adakah kita nak jadikan masjid macam tu? Tidak. Kita makmurkan, ya. Bila makmur ni banyak pula duit pula. Sekarang ni bila kita dah makmur, masalah kebersihan pula. Ya, kita kena pertingkatkan pekerjanya, kita kena pertingkatkan maintenance-nya. Tapi itulah jihad. Jadi benda ni semua free kah? Free kan tuan? Tak free. Sebab itulah orang Islam kena berjihad dengan harta, bukan berdoa ya Allah turun pom berdebuk depan tu duit. Nak buat ni semua urusan memerlukan kepada keuangan. Nak berdakwah dengan berkesan, kita memerlukan kepada keuangan tuan. Kita jemput Ustaz Azhar Idrus tuan datang kemari. Kos. Sebab kita kena kesediakan banyak ni. Banyak layar-layar dan sebagainya. Alhamdulillah yang telah lepas baru ni makin selesa. Kita tengok pun para jamaah kita makin selesa. Tahu layar pula kat belakang sana. Ingat beri tu. Baik yo. Tuan semua bayar. Siapa nak bagi beri? Kan? Melainkan kita perlu kepada jihad harta. Kalau banyak tuan-tuan berjihad harta, kita boleh buat lebih hebat lagi daripada itu lagi. Islam akan lebih hebat lagi daripada itu. Kerana adanya jihad harta. Itu yang kita kena faham. Banyak orang kata untuk agama tak apalah, RM1 nak buat apa-apa. Kan Allah ada.
Allah uji kita untuk makmurkan muka bumi ini. Bukan kerja Allah nak makmurkan muka bumi ini. Kita yang kena kerja. Kerana kita yang perlukan daripada Allah SWT. Allah tak perlu apa. Cukup kekayaan Allah SWT. Cukup kekuasaan Allah SWT. Kita yang memerlukan. Kerana itu sejauh mana kita berjihad, tuan-tuan. Jadi nanti keluar masjid jangan lupa. Tabung kita besar-besar, tuan-tuan. Lebih tinggi pada tuan-tuan pun ada. Kadang-kadang kita tak nampak. Ini tuan-tuan dan puan-puan mati Allah SWT. Jihad itu. Kemudian jihad dari segi tenaga kita. Kita berjihad untuk menyebarkan Islam. Tak semestinya ceramah macam saya ni berjihad, ceramah macam ni, tidak. Banyak kerja-kerja lain lagi yang boleh kita buat. Terutamanya amar makruf nahi mungkar. Allah, amar makruf ni banyak, nahi mungkar ni. Macam mana kita nak berdakwah, tuan-tuan? Memerlukan kepada keringat kita, idea kita. Perlukan kepada usaha kita, perlukan ada tim kita. Yang ada sebelah masjid ni, tuan-tuan, sebelah pagar masjid ni duduk tu. Ada yang okey lah, sama-sama keluarga, bagus lah tu, main bola apa semua okey. Ada yang dua-dua tu. Jadi apa usaha kita, tuan-tuan? Usaha kita, kita kata ini dah ada dah penguat kuasa dah kan yang buat kerja. Tapi sebenarnya ini tanggungjawab kita semua, tuan-tuan. Tapi berapa ramai orang yang boleh bagi masa dia untuk buat kerja-kerja yang macam ni. Kita lebih suka buat benda yang berbentuk peribadi saja. Bila buat benda yang berjamaah ni, tuan-tuan, maka kita lemah. Maka tak adalah jihad kita. Jihad untuk belajar, itu paling utama juga. Beri masa, tuan-tuan, untuk kita ikut kuliah-kuliah, untuk kita ikut pengajian-pengajian, untuk kita membeli buku-buku, memberi bahan-bahan ilmu. Jadi ini satu jihad. Maka balik pada tadi, 5 perkara yang mana kata Imam Al-Auza'i mengatakan ada 5 perkara yang mana para sahabat, para tabi'in, para salafus salih, para ulama tidak tinggalkan, iaitu yang pertama melazimkan sembahyang berjamaah. Yang kedua mengikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suka contohnya pakai warna putih, tuan-tuan. Itu antara sunnah lah. Tak adalah wajib, tapi itu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama bila mendatangi masjid. Jadi kalau kita boleh ikut, alhamdulillah lah. Banyak lagi lah sunnah Nabi, bukan kahwin 3 je. Kahwin lebih 1 sunnah. Memanglah sunnah tu, tapi banyak lagi sunnah-sunnah yang muakkad lagi, yang sepatutnya kita sama-sama belajar, kita belajar dan kita ikut. Sebab itulah kitab seperti Syama'il Muhammadiyah, itu antara kitab yang bagus. Sesiapa yang nak mengikut sunnah Nabi SAW, kita beli, kita belajar daripada kitab itu, Syama'il Muhammadiyah. Itu ada cerita macam mana Nabi minum, macam mana dan sebagainya. Dan ini sebenarnya satu benda yang penting untuk mengangkat, iaitu jiwa yang baik. Hari ini, tuan-tuan, orang sibuk menceritakan tentang kita sebut sebagai human governance, iaitu pembangunan manusia. Kalau dulu sibuk cerita tentang corporate governance, pentingnya adanya corporate, pengurusan secara korporat. Korporat lama-lama pening kepala. Dengan GLC pun tak berjaya juga. Itu GLC ada sokongan tu. Tapi sebenarnya bila dikaji di dunia ni, di Jepun, di negara luar semua buat kajian, sebenarnya kita kena kembali kepada skill individu, human governance. Jadi sebenarnya kalau kita tengok yang bawa human governance ni Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Jadi itulah human governance. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membangkitkan diri dia sebagai contoh ikutan. Apabila peribadi Rasulullah SAW jadi contoh ikutan, dia sebagai ketua, yang lain pun ikut, tuan-tuan kan. Jadi jadilah satu maknanya perkara yang sangat bermanfaat dan kita sebutkan sebagai perkara yang cemerlang yang berlaku kepada Islam. Umar Abdul Aziz menjadi contoh sehingga hari ini. Orang dah lama dah meninggal lah, tapi hari ini tetap menjadi contoh. Hanya memerintah 2 tahun setengah saja, 2 tahun lebih memerintah, menjadi khalifah. Bukannya lama, tapi menjadi contoh
Hingga ke orang putih pun bila nak buat what's the good governance, orang putih keluarkan contoh Omar Abdul Aziz tu. Orang bukan Islam ambil contoh itu. Kita pergilah mana-mana, tonton, cuba pergi mana-mana seminar what's the good governance. Apa nama ni, pemerintahan yang baik, ya, pentadbiran yang cemerlang. Inilah dia contoh-contohnya. Balik kepada human itu, ketuanya itu. Hanya 2 tahun setengah saja tuan-tuan, 2 tahun setengah saja, bukannya lama. Tapi pemerintahannya telus, pemerintahannya cukup baik. Semua wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil rakyatnya semua amanah. Duit zakat 100% dapat dikumpulkan. Hari ini tuan-tuan, kita duit zakat ada 100%, tak sampai 100%. Orang yang benar-benar membayar zakat kepada amil ataupun yang dilantik oleh pemerintah untuk menguruskan zakat. Bukan kata semua tak bayar zakat, ada yang bayar sendiri, ada kadang. Tapi maknanya kepercayaan tu, orang percaya kepada kerajaan, orang percaya kepada Amirul Mukminin. Lantas semua orang bayar, sehingga kan duit zakat berlebih tuan-tuan. Duit zakat berlebih sebab orang bayar 100%. Bukan besar Malaysia. Pemerintahan Omar Abdul Aziz bukan besar Malaysia ni, besar tuan-tuan. Besar. Tak tahu berapa kali ganda, 10 kali ganda daripada Malaysia. Berapa ramai orang yang bayar zakat. Sehingga kan berlebih-lebih. Tak dapat diagih, ada lebihan terlalu banyak. Kerana semua telah mendapat bantuan. Kerana apa? Semua membayar zakat. Jadi itu berpunca daripada human governance, berpunca daripada pembangunan kemanusiaan itu. Sebab itulah hari-hari tuan-tuan dan mati Allah SWT, kalau kita nak balik kepada itu, kita baliklah sebagaimana Rasulullah SAW. Tadi 5 perkara, saya ulang sekali tuan-tuan, 5 perkara. Dapat buat 5 perkara ni pun sudah cukup cantik. Rasulullah SAW melaksanakan perkara ini bersungguh-sungguh dan diikuti para sahabat, ikut oleh para salafus salih dan sebagainya. Yang pertama, lazimkan sembahyang berjamaah. Yang kedua, ikut segala sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, makmurkan masjid. Yang keempat, bacalah Al-Quran. Setiap hari tuan-tuan baca Al-Quran. Kalau kita dapat baca tuan-tuan, katakanlah satu hari tuan-tuan, tuan-tuan boleh membaca 5 muka surat. Ni kira sikit ni. Satu kali solat, lepas solat 1 muka surat, 5 muka surat. Maknanya 4 hari tuan-tuan, 4 hari tuan-tuan sudah baca 1 juzuk. 4 hari tuan-tuan. 4 hari. Maknanya 40 hari berapa juzuk? 10 juzuk. 40 hari ya. Betul. Satu kalau 4 hari, makna kita dapat 1 juzuk. Kalau 10 juzuk 40 hari ya. 40 hari 1 juzuk. 400 hari berapa? Dah lebih dah tu ya. Kalau nak khatam Quran berapa kali? 3 lah, 4 kali 3. Ini yang lemah sikit lah, lemah sikit. Jadi kurang-kurangnya tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ya. Kalau kita tengok tadi, kalau kita kira Quran ini 1 juzuk ada 20 muka surat. Kalau 1 hari 1 muka surat, lemah lagi ni. 1 hari 1 muka surat aja. Ni orang sibuk sikit ni. Ya, 1 hari 1 muka surat, 20 hari berapa? 20 hari maknanya 1 juzuk. 40 hari 2 juzuk. Pelan-pelan tuan-tuan khatam Quran. Macam contoh di masjid kita tuan-tuan. Kita tiap-tiap subuh, lepas sembahyang subuh, kita baca 1 muka surat saja 1 hari, kecuali hari Ahad. Alhamdulillah tuan-tuan, setakat ini orang kata bila nak khatam, dah 3 kali khatam lah. 3 kali khatam, masa berjalan tuan-tuan. Tapi kalau boleh advance sikit lah, kan? Lebih daripada itu. Jadi kalau kiranya kita amalkan begitu, maknanya ini satu petanda baik, kerana kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan pastinya yang mengikut sunnah Rasulullah ni ada pembangunan. Ini adalah satu pembangunan sebenarnya. Mesti diusahakan di mana-mana tempat, memperbanyakkan kita membaca Al-Quran. Dan yang kelima tadi, jihad fi sabilillah.